المستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Yang saya kasihi tuan imam, bapa-bapa muslimin yang datang pada malam ini solat maghrib berjamaah, kemudian dia duduk menunggu kuliah ilmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan jalan tuan-tuan untuk menuju ke syurga insya-Allah. Tak lupa kepada Abang Abu Bakar Osman yang merakamkan atau membuat live ya kuliah kita malam ini untuk page audio kuliah. So tuan-tuan boleh tengok page audio kuliah. Ramai di antara ustaz-ustaz, ulama-ulama yang bersiaran menyampaikan ilmu. Tuan-tuan rahmati Allah, malam ni kita sambung kembali pengajian kita dalam kitab Akhlak Seorang Muslim atau Khuluqul Muslim yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ghazali. Kita sambung tuan-tuan, kita berhenti hari itu masih lagi bab 1 pada muka surat 1, iaitu pada perenggan ibadah yang telah disyariatkan oleh Islam. Tidak sama dengan ibadah agama lain yang membelenggu manusia dengan perkara ghaib yang tidak dapat difahami, atau yang dipaksa kepada manusia supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak jelas maksud dan tujuan dia. Tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW menyebut innad dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Agama ini Allah turunkan dengan syariat yang cukup mudah, bukan dengan syariat sebagaimana kata Syekh Muhammad Ghazali tuan-tuan, dengan satu syariat yang kita sendiri tak faham, susah nak faham, dengan syariat yang membebankan. Tak. Sebab itu dalam Islam ni tuan-tuan tidak ada istilah kalau nak bertaubat kena seksa diri. Tak ada. Hatta dalam Islam sendiri pun tuan-tuan, kalau ada mazhab yang mengatakan nak menghapuskan dosa ni, kafaratuz zunub, menghapuskan dosa, mesti buat satu perayaan, kemudian ambil pisau, toreh badan. Kita tengok kat negara mana buat apa itu tu. Dia ikat pisau tu tuan-tuan dengan rantai, kemudian habis berdarah-darah. Dia jadi suatu peristiwa perayaan berdarah. Bukan orang tua, orang muda, budak-budak pun dibuat macam tu tuan-tuan, ditoreh kepalanya sampai menangis budak-budak ini. Islam bukan agama yang suruh buat benda-benda ta'zib, menyeksa ni tuan-tuan. Itu kena faham. Kita tuan-tuan kalau nak bercakap benar, nak tahu cakap kita ni benar tak benar, maka kita disuruh berjalan di atas api. Oh tu Islam tak suruh buat apa itu. Kalau berjalan atas, menyeberang atas api itu, kalau lepas ke sana tu kaki dia itu tidak terbakar, melecup, bermakna dia bercakap benar. Betul ke api itu tuan-tuan?
Tapi kalau baru jejak-jejak, baru pijak-pijak, udah terbakar, udah orang kata melecur, udah, maka kita katakan sah dia ni menipu. Pasal apa? Dia tak berjaya dalam ujian berjalan di atas api. Islam bukan syariat yang sebegitu. Baik itu tentara mati Allah, ada seorang sahabat, dia ni ketagihan arak. Bila berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi hanya sebut apa dia, tuan-tuan, bercakap benar, jangan menipu. Senang je Nabi punya terapi. Jadi bila tentara mati Allah jumpa je dengan Nabi SAW, Nabi akan bertanya, sahabat ni bagaimana kamu hari ni? Sahabat ni tuan-tuan, nak menipu Nabi, dia rasa segan. Kena karena Nabi tanya apa khabar, tiba-tiba tuan-tuan khabar tak berapa baik. Pasal apa tuan-tuan? Semalam sudah minum Guinness Stout nalai rekit. Apa macam? Tentara mati Allah, maka dengan terapi ini Nabi tak ada kata kamu mesti ambil apa benda air, minum banyak-banyak, biar bagi muntah, tak ada, menghilangkan mabuk. Mungkin tuan-tuan ada orang buat petua nak hilangkan mabuk, minum air banyak-banyak, drink a lot of water. Minum banyak-banyak sampai buncit, kemudian suruh kawan ni tuan-tuan pijak perut, muntah bagi keluar, hilangkan apa benda mabuk. Nabi tak suruh buat apa itu. Tapi apa yang Nabi kata? Jangan berbohong. Akhirnya tuan-tuan, dengan terapi yang Nabi buat ini, inna dina yusrun. Agama ini tuan-tuan bukan untuk menyeksa, ta'zib, tapi agama ini mencari satu jalan mudah tuan-tuan, jalan yang tidak menyeksa manusia. Manusia itu boleh berubah. Maka tidak betul tuan-tuan, mana-mana institusi, hatta sekolah, saya selalu cakap pada budak-budak, ketua pelajar, nakib usrah, jangan buli adik-adik kamu. Maka bagi alasan bukan boleh ustaz, kita nak bagi adik-adik ini jati diri, ketahanan mental dan fizikal, bukan dengan menyeksa mereka. Pernahkah kamu dengar Nabi SAW suruh Sayyidina Umar pusing kolek jalan itik? Ada tak ada tuan-tuan? Dia pun sengih. Tak ada pula ustaz. Betul. Daripada mana budaya ragging ni datang? Kita fikir. Khabbab al-Arash tuan-tuan, yang Sayyidina Umar masa jadi khalifah, dia tengok Khabbab al-Arash punya belakang badan ni tuan-tuan, parutnya cukup luar biasa. Sayyidina Umar ni toyok tengok. Sayyidina Umar al-Khattab berkata, bagaimana kamu dapat parut yang dalam ini? Khabbab al-Arash mengatakan tuan-tuan, dia ditangkap oleh orang kafir jahiliyah. Bukan saja ditangkap tuan-tuan, orang parit kata disiut dengan api. Siut ya, siut lain, biut lain. Disiut dengan api tuan-tuan, apa yang berlaku? Dibakar belakang dia hingga jadi daging tu masak tuan-tuan. Allah, orang kita barbecue daging ayam, hingga tuan-tuan jatuh daging masak ni tuan-tuan, nampak tulangnya yang putih. Ta'zib tuan-tuan, menyeksa, ragging lah tu, mencederakan fizikal. Kerja siapa ni tuan-tuan? Adakah Nabi yang buat untuk bagi tahlasak kepada Khabbab al-Arash? Tak. Siapa yang buat kerja ni? Orang-orang jahiliah. Pasal apa? Mereka nak Khabbab supaya meninggalkan Islam, meninggalkan ajaran Muhammad, meninggalkan Allah Ta'ala sebagai Tuhan, mengaku balik berala itu Allata wal-Uzza wal-Manah itu sebagai Tuhan. Tapi Khabbab al-Arash ni tuan-tuan, dia tidak berganjak, walaupun diseksa, walaupun dibakar, walaupun nampak sampai tulang putih ni tuan-tuan, daging ni getok satu persatu.
tidak mengubah kata-kata dia la ilaha illallah. So nak bagi senang faham tuan-tuan, daripada mana budaya ta'zib, ragging, seksa fizikal ni? Daripada orang-orang jahiliyah. Jangan kata untuk ketahanan ustaz, mari aku siut belakang kamu, apa macam? Nak bagi kamu ketua pelajar tahan lasak, ustaz terajang kamu dengan but di muka, apa macam? Tak boleh ustaz, itu tak boleh lah sebab saya ketua pelajar. Oh macam tu pula, kamu tak boleh, adik-adik kamu boleh. Sebab itu tentara mati Allah, bila disebut inna dina yusrun fa wa muyassarun musa'alun fi aqaidihi wa akhlaqihi wa fi af'alihi wa turukihi, kata ulama. Bila sebut syariat Islam ini tuan-tuan, agama ini mudah. Ia memudahkan sehingga kita ni tuan-tuan membuat benda yang kita boleh buat. Itu maksud dia. Muyassarun musa'alun, kita tidak disuruh tuan-tuan buat ibadat, contohnya solat sampai bengkok kaki, kecuali Nabi SAW. Bila ditanya oleh Aisyah, kenapa wahai Rasulullah, wahai kanda, solat ni, qiyamul lail ni tuan-tuan, bersolat malam ini sehingga hatta tawarrama qadamah, dalam riwayat menyatakan hingga bengkok kakinya. Sedangkan Nabi SAW ini qad ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Kata Aisyah, qad ghufira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya wahai Rasulullah kanda, kamu sudah diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Maknanya maksum, tak ada dosa. Kita tuan-tuan, kalaulah dikatakan kepada kita tak ada dosa, kalau kita dapat pangkat maksum ni, agak-agak tuan-tuan, besok nak sembahyang subuh ke tak? Guarantee you will enter the heaven. Saya nak tanya tuan-tuan, besok nak sembahyang subuh ke tak? Dah jamin ahli syurga ni. Taubatlah tuan-tuan, Imam Hamid pun tak pergi jadi imam nanti. Selamat datang Imam Hamid. Imam Hamid pun tak jadi imam tuan-tuan. Bila tanya Imam Hamid, tak semayang subuh dah Imam Hamid, dah syurga. Apa nak buat lagi, syurga. Tapi apa jawapan Nabi kepada Aisyah? Afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, kalau begitulah kurniaan Allah kepada aku, tak ada dosa, ahli syurga, apakah aku tak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur di atas kurniaannya? Betul kata ulama, yang semayang sampai bengkok-bengkok kaki ini tuan-tuan ialah untuk para anbiya. Tengok Nabi Adam alaihissalam ni tuan-tuan, apabila dia melakukan dosa memakan pohon khuldi, lalu Allah Ta'ala keluarkan ia daripada syurga. Maka Nabi Adam alaihissalam ni tuan-tuan, dia bertemu dengan Allah SWT, lalu dia menyatakan fataba alaih innahu wattawwabur rahim, dalam surah Baqarah. Nabi Adam alaihissalam menyatakan taubat dia kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Ada orang mengatakan, kenapa Nabi Adam fataba alaih? Kenapa Nabi Adam ini bertaubat? Apa makna bertaubat ini? Taubat ini untuk dosa-dosa besar. Kalau kamu mengatakan para Nabi itu maksum sebagai Nabi kamu, sebagaimana Nabi kamu Muhammad SAW maksum, kenapa Nabi Adam membuat benda yang dosa, makan pohon khuldi hingga dikeluarkan daripada syurga? Bukankah para anbiya itu maksum? Ni tuan-tuan, susah juga nak jawab ni. Dijawab oleh ulama-ulama tauhid daripada Al-Azhar, tuan-tuan, menyatakan yang Nabi buat makan pohon khuldi itu tidak termasuk dalam dosa besar pada ketika itu. Ia merupakan satu kesalahan.
Tapi kenapa Nabi Adam ni bertaubat? Kerana para Nabi walaupun kesalahan bukan dosa, mewajibkan diri mereka bertaubat. Kita ada tak tuan-tuan? Kalau kita buat kopi tu gamuknya, saya rasa tak tahulah. Tertengok cerita awal 5O. Yang berlari pakai bikini tepi pantai tu. Ustaz tengok ke? Tertengok. Dah tengok. Astaghfirullahaladzim. Tu salih sunatan taubatan. Pergi keluar jogging dekat Padang Polo, Taman Rekreasi Sultan Abdul Aziz, tuan-tuan. Tengah jogging, amoy pula dengan seluar pendek, motong kita. Apa ini je. Gaut pun hilang. Gaut pun hilang. Saya pernah tengok tuan-tuan orang tua nak pergi senam aerobik. Sebab saya kena pergi sekali tengok. Bukan tengok, ngikut bawa budak-budak. Dia sampai tuan-tuan bertongkat. Tak tahulah kakinya gaut ke apa ke. Tapi bila start dia senam aerobik ni tuan-tuan, duduk pula belakang perempuan. Oh tuan-tuan, dia letak tongkat tu, aku ingat mungkin dia terkiar-kiar ataupun kakinya sakit. Dok laju je ni ikut tuan-tuan. Lepas tu pegang tongkat balik. Kalaulah tuan-tuan kita ikut sunnah Nabi, apa dia? Dosa kecil pun bertaubat, kesalahan kecil pun bertaubat. Tak maaf ambil tak ada dosa. Kesalahan kecil pun bertaubat. Kata kita dosa kecil pun bertaubat. Tak tahulah. Cakap mencarut sikit. Adanya aram tu. Asal Allah. Terus main taubat tuan-tuan. Para Nabi ni tuan-tuan, walaupun kesalahan itu kesalahan kecil, mereka bertaubat. Mereka memberatkan diri mereka sampai Nabi sampai bengkok kakinya. Ini khusus untuk para anbiya. Tapi kita ni tuan-tuan tidak disuruh begitu. Lepas tu bila ada seorang perempuan datang bertemu dengan Aisyah masa Nabi tak ada, cerita pasal solat malam ni, aku ni bersolat malam gini. Sehingga Aisyah jadi kagum. Bila Nabi balik, Nabi tanya, siapa ini? Aisyah kata, perempuan ini Fulanah, dia ni ya Rasulullah, wahai kanda, buat ibadat qiyamul malam, buat solat malam sampai Nabi dengar Nabi kata, apa dia? Nabi menyebut suatu perkataan yang Nabi tak berapa gemar dengar. Pasal apa tuan-tuan? Nabi kata, buat benda yang kita rasa mampu, kalau tidak ia akan jadi cepat jemu. Kerana Allah tidak pernah jemu menerima ibadat kita, melainkan kita yang jemu untuk membuatnya. Biar sikit tapi berterusan. Jangan banyak-banyak, setahun sekali je buat tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu disebut oleh ulama lagi watawassutu fil ibadah. Dalam beribadat yang terbaik apa dia? Bersederhana. Pertama, fala yuqassiru fima umira bihi. Pertama, jangan terlalu mudah menang. Jangan. Semayang subuh boleh jamak qasar tak? Subuh dah 2 dah. Semayang subuh boleh jamak qasar tak? Kalau boleh tak payah semayang tak apa. Tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, Tan Sri Mufti Perak, kita doakan agar dia sihat nan. Pasal pergi satu ceramah, dalam ceramah dia nak ambil tauliah mengajar. Apa kata tuan-tuan? Dia kata di Perak ini ada satu kumpulan sesat yang solat subuh dia cukup mudah. Tak payah tuan-tuan macam kita ni, ada takbiratul ihram, ada rukuk, ada baca Fatihah, rukun rukuk, sujud, iktidal apa semua tu tak payah. Macam mana solat subuh nama solat zuhur nama tuan-tuan, solat apa asar, maghrib, isyak nama 5 waktu ni bagaimana mereka buat?
buka je tingkap, kemudian sebut, hai Allah. Dah sembahyang subuh, tuan-tuan. Ramai pula ngikutnya tu, 2,000 lebih pengikutnya, tuan-tuan. Siapa ni? Semua kaki malas sembahyang, tuan-tuan. Oh, tak boleh juga. Alasannya, inna dina yusrun. Oh, tuan-tuan, emang penunjuk. Ini juga hadis. Agama ni senang. So, Syekh Maulana kami tarekat ni mengatakan apa dia? Allah nak bagi senang kepada kami kerana kami semua ni ahli syurga. Jadi apa yang kami buat? Tak payah semayang macam orang biasa semayang. Orang biasa semayang tu orang banyak dosa. Kami ni ahli syurga, maka ahli syurga tak payah semayang macam tu. Bagaimana nak buat? Buka je tingkap, hai Allah. Ramai orang suka, tuan-tuan, bayar yuran masuk tarikat ni. Ingat baik. Ada tarikat, tuan-tuan, mengatakan apa dia? Arak tak apa minum, mau mantai. Bagi apa? Dalam syurga kan Allah sebut nanti kita minum arak-arak dengan piala buat kat sindi haka tu, dengan piala-piala perak. Minum dalam syurga nanti arak-arak. So, kerana kita ni dah memang ahli syurga, di dunia ni lagi sudah ahli syurga, maka dunia ni boleh minum arak. Jangan, sesat. Jangan sampai kita memudahkan syariat ini. Wala yata'ammalu min amala yutiquhu, dan jangan pula kita buat ibadat sampai kita tak mampu buat. Jangan, tuan-tuan. Pasal apa? Kita akan jadi molal, kita akan jadi bor, kata orang putih, akan jadi jemu, boring. Okey, mulai tuan-tuan buat hebat, tasbih pun tak tinggal. Tapi lepas tu tak buat dah. Bila buat, Ramadan akan datang. Cerita ni kat mana? Ada satu surau, tuan-tuan, buat solat apa benda tahajud, ya, buat solat tasbih. Ni qiyamul lail ni. Buat solat sunat, apa taubat, buat solat ajak, tutup dengan witir. Jemput ustaz, ustaz ni pun tanya macam mana ni, nak buat yang simple-simple dulu ke sebagai latihan dulu? Mana tasbih ni kita skip dulu ya. Oh, ada orang tua, tuan-tuan, yang datang tu bukan syiar, yang tongkat, tuan-tuan, beranak 4 kakinya. Yang ni datang ni tu belum yang 4 kaki tu, yang kita pun kata boleh ke semayang orang tua ni, tapi datang bagus. Bila sampai solat tasbih ni, tuan-tuan, imam pun baca tasbih ni pelan-pelan, subhanallah, waktu rukuk, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Tadi berdiri okeylah 15 kali, masa rukuk ni 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Yang mana kaki gaut kat belakang tu, tuan-tuan, bukan subhanallah dah, astaghfirullah, astaghfirullah bila nak habis. Akhirnya bila ustaz ni tanya, nanti nak buat lagi tak? Kalau boleh 10 malam terakhir ni, Ashrul Awakhir min Ramadan, kita buat qiyamul lail ni. Tak payah ustaz, tak payah, cukup dah, tahun depan pula. Pasal apa? Bagi lupa dulu. Pasal apa? Teruk juga qiyamul lail ni. Tuan-tuan rahmati Allah, buat simple-simple. Ada seorang ustaz saya dulu kata, buat simple-simple. Kalau rasa mampu buat tahajud, buat taubat, buat ajak, silakan. Bila kita dah merasakan kelazatan halawatul ibadah, bila kita dah merasakan apa dia, tuan-tuan, kelazatan beribadat, ambil tasbih pula. Jangan sekali buat paksa diri, lepas tu tak buat dah. Yang penting apa dia? Daimud dawam. Apa dia, tuan-tuan? Dia istiqamah berterusan perbuatan itu. Lepas itu kata Sayyidina Osman, wajadtu halawatul ibadah, aku mendapati kemanisan beribadat ini, tuan-tuan,
Apa dia tuan-tuan? Pada beberapa perkara. Yang pertama sekali, apa dia? Fi ada'il faraid. Tuan-tuan, kalau rasa nak dapat kemanisan beribadat, benda fardu ni jangan tinggal. Lazimi benda fardu, kita akan suka buat yang sunat. Nampak tak? Tuan-tuan buat solat maghrib yang fardu, solat isyak yang fardu, buat. Sehingga tuan-tuan akan ada satu kelazatan zukul alawah yang Allah campakkan dalam hati. Apa dia? Lepas tu tuan-tuan akan sambung dengan qabliyah, ba'diyah. Sama ada sebelum itu tuan-tuan buat solat qabliyah, dan selepas fardu itu tuan-tuan buat solat ba'diyah. Siapa yang dapat ni tuan-tuan kesedaran nak buat ba'diyah, qabliyah, ba'diyah ni? Orang yang telah mendapat kemanisan beribadat. Apalagi tuan-tuan, yang kedua, apa dia? Fi amril ma'ruf wa na'i 'anil munkar. Kata Sayyidina Osman, apa dia? Kemanisan ibadat yang tuan kita akan dapat pada perkara-perkara baik yang kita buat. Sebab itu tuan-tuan, orang yang mengajak manusia kepada baik ni, dia menjadi cerminan kepada orang lain. Bila dia nak mengajak orang kepada kebaikan, dia kena buat dulu. Tak tak? Kalau nak cerita pasal sembahyang sunat, ustaz nak cerita pasal saya sunat, ustaz tu kena buat dulu. Kalau ustaz ni nak cerita pasal qiyamul lail, ustaz ni kena buat dulu. Kalau ustaz ni nak cerita pasal puasa Arafah ke, puasa 10 Muharram ke, ustaz ni kena buat dulu. Kalau tak, tuan-tuan, orang tak respect. Orang kata ustaz pun tak puasa, duk sembang pasal puasa Arafah. Pergi dah. So tuan-tuan rahmati Allah, benda ini bukan boleh dibuat-buat. Benda ini mesti datang daripada apa? Keikhlasan tuan-tuan dan kemanisan beribadat, baru boleh jadi contoh pada orang. Wa nahy 'anil munkar, tuan-tuan, dan mencegah kemungkaran juga tak boleh kalau kita tak mulakan dulu. Nampak tak? Ini maksud kemanisan ibadat ni. Kita nasihatkan anak jangan merokok, tapi kita hantu rokok. Weh. Sambil ngisap rokok, kita nasihat anak batuk-batuk pula. Jangan merokok. Anak pun kata dia pun penaga berapi. Nasihat aku. Kita cakap kat orang rumah kita, apa ni abang tengok awak membazir pergi beli pinggan mangkuk pirate lah, akopah lah. Simpan duit tak? Isteri kalih balik tuan-tuan, kilih kita punya onyah. Tu yang abang beli dan H20 tak membazir. Udah tuan-tuan, dia masuk ke situ. Tu abang pergi toko sport rim tu. Tu tengok sport rim tu. Elok 15, nak 16, dah 16, nak 17. Tayar getah tu pun orang tarik kata udah lepio. Tu pun tanya lagi, ada tak kedai jual sport rim lagi besar? Ada, orang kata ada lagi besar 17. Apa dia? Kedai apa? Tayar mana? Tu, kedai tayar traktor tu kamu ambil. Tayar traktor tu besar letak kat kereta kamu. Kita nasihat orang jangan membazir, kita sendiri membazir tuan-tuan habis. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, kita sambung lagi. Kewajipan yang telah ditetapkan oleh Islam merupakan latihan kepada manusia supaya mereka dapat hidup dengan akhlak yang baik sebagaimana solat yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tuan-tuan rahmati Allah, apa yang kita faham tentang solat dan bagaimana solat itu dapat mencegah seseorang itu daripada perbuatan keji dan mungkar. Kata di sini lagi, solat dapat menjauhkan manusia dari perkara yang tidak baik, dan inilah hakikat solat. Hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW berasal daripada hadis kursi. Nanti kita sebut hadis kursi. Tapi tuan-tuan, kita nak sebut dulu bagaimana solat ini boleh mencegah kemungkaran. Sedangkan ada orang yang solat tapi jahat. Ramai kita dengar ungkapan macam tu. Betul tak? Ustaz, bagi saya lebih baik hamba Allah si Fulan bin Fulan ni. Dia ni ustaz, walaupun tak solat, tapi dia pemurah.
Dia rajin nolong orang. Ringan tulang ustaz. Dia ni ustaz, kalau kita suruh kulu kelok dia boleh ustaz. Dia tak berkira ustaz. Cumanya dia tak solat. Lain dengan orang yang solat ni ustaz, tunjuk pula seorang lagi. Kawan tu tak sedar. Dia ni ustaz memang rajin solat, tak pernah tinggal subuh sampai isyak, tapi mulut kuat mencarut. Mana dengar tak? Kedekut nak mampus ustaz, bukan kedekut je, sampai mampus kedekut. Adakah patut dia kata saya nak belanja koma hari ni, jom. Orang pun ramai lah tuan-tuan, seronok pergi makan kat kedai depan tu, makan tengah hari. Tapi dia ni tuan-tuan, bila orang dah ambil nasi, lauk, apa semua, orang nak belanja ni, dah penuh pinggan lauk-lauk ni tuan-tuan. Ada yang ambil sampai 3 lauk. Kemudian dia buat announcement pula. Ni, hamba Allah ni. Dia kata apa dia? Saya hanya belanja nasi je, lauk bayar sendiri. Ustaz ni orang semayang ni. Pembohong. Tuan-tuan mati Allah, pertamanya, antara yang akan Allah Ta'ala kira, tengok, awwalu ma yu'asabu yaumul qiyamah as-salah. Kena ingat tu. Perkara pertama sekali yang Allah Ta'ala akan kira di hari akhirat besok, apa dia tuan-tuan? Solat. Kalau solat ini kalau solat ini baik, dikerjakan dengan baik, dikerjakan apa dia tuan-tuan, kata ulama, adis salatul lati fardallahu alaka bi'udu bi'a, kita mengerjakan solat ini dengan menjaga tuan-tuan apa dia punya sunat-sunatnya, rukun-rukunnya. Itu yang dalam solat. Yang luar solat apa dia? Menjaga masanya, jangan buat nak akhir-akhir habis waktu maghrib baru semayang, terus masuk isyak. Alasannya senang ustaz, lepas semayang maghrib terus semayang isyak. Jangan. Waktu mudayik, waktu yang sempit tu jangan. Itu tak menjaga dia punya hudud, dia tak menjaga batasan-batasan solat. Apalagi tuan-tuan, kita jaga apa dia dalam solat ni tuan-tuan, rukun-rukun solat, qiyam, berdiri, takbiratul ihram, kemudian membaca surah Fatihah. Jangan laju-laju alhamdulillah, jangan. Nabi sebut pada seorang sahabat, seorang lelaki tuan-tuan, yang semayang dia orang kata cepat. Sudah siap dia, Nabi kata ulang balik. Sampai 3 kali Nabi suruh ulang. Ini satu riwayat. Sehingga lelaki tu kata, aku tak tahu bagaimana solat yang kamu hendak aku buat, Rasulullah. Ajar aku, alimni, tunjukkan aku. Lalu Nabi pun sebut tuan-tuan, kalau nak solat itu kita berdiri betul. Itu yang imam selalu sebut, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas salat min iqamatis salat, fa tasfiyatis sufuf min iqamatis salat. Ya, sebab suruh berdiri betul, kemudian luruskan saf. Apalagi tuan-tuan, kita pun niat, kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar. Tenang, jangan laju. Kemudian baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Tenang. Kemudian tuan-tuan, bukan rukun sunat nak baca surah, bacalah. Kemudian rukuk tuan-tuan, jangan terlalu laju rukuk, baca tasbihnya, kemudian bangun daripada rukuk, yakni iktidal, ada antaranya namanya tamak-ninah. Pasal apa tuan-tuan? Semayang kita tak dapat mencegah kita daripada kemungkaran. Ni nombor 2. Tadi nombor 1. Pertama, kalau semayang dia selesai, beres, Allah akan terima solat dia, maka amalan lain Allah akan terima. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau solat ni okey, sedekah jariah, apa saja amalan lain Allah akan terima. Tapi kalau solat ini tak okey, fasadat, rosak, tak diterima, amalan lain Allah tak terima.
Apatah lagi kalau tak solat, walaupun dia bersedekah, walaupun dia orang baik, walaupun dia romantik, walaupun dia suami yang penyayang, walaupun dia banyak tolong orang, tapi kalau tidak solat, Allah tak terima perbuatan baik yang lain. Faham tak? Dan kenapa bila kita solat, saya ulang balik, kenapa bila kita solat tak boleh mencegah kemungkaran dan bila kita melakukan kemungkaran? Kenapa? Kerana tak jaga antaranya adab-adab dalam mengerjakan solat. Kita doa. Kita cepat. Nak cepat ni, Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allah. Waktu asar. Wui, ekspres rakyat ni. Bas mara dulu. Ingat tak bas ekspres mara, tuan-tuan? Pasal apa nak cepat ni? Kawan-kawan dah on pen. Woi, mola kedai kios jande. Dia duduk ni kios jande ni. Kawan-kawan sampai dulu, kawan ngorek dulu. Allah, Allah. Sebab itu terhormati Allah, kadang-kadang tuan-tuan, bukan saja dalam solat kita tak jaga adab-adabnya, kadang-kadang sebelum solat kita tak menjaga waktunya. Kita suka semayang lah minit, tuan-tuan, tengah nengok TV pula cerita Hindustan, Salman Khan kena pukul dengan orang jahat, dah luka-luka. Kita pun suspend what will happen to Salman Khan. Tengok tuan-tuan pula Manisha Koirala kena colik pula dengan kuncu-kuncu orang jahat, lagi kita suspend. Alamak, awet cun pula tu. Tengah sedap tuan-tuan nak nengok, tuan-tuan, apa ending dia ni, apa ending ini, tiba-tiba Allah. Tuan-tuan mati Allah, apa yang kita buat? Saya cakap pada diri saya sendiri. Apa kita buat, tuan-tuan? Sama ada kita tutup TV pergi semayang, pergi surau kampung Tawas ni, Tawas mewah ni, atau kita buat satu fatwa setan yang bagi. Tengok dulu. Tak tahu apa cerita lah ni. Sekarang kalau tak tengok, semayang tak khusyuk. Setan bagi fatwa, tuan-tuan. Semayang tak khusyuk, tak ada. Sebab itu, tuan-tuan, solat kita tidak boleh mencegah kemungkaran. Pasal apa? Kita tak jaga adab-adab solat. Malah kata ulama tidak beradab, tuan-tuan, kalau dalam solat kita ini yaltafit shimalan, yaminan wa shimalan. Kita ini melihat kanan dan kiri, tu tak ada adab dalam solat. Allahu Akbar, mata tu melelong. Tengok baju Pak Imam. Tengok baju Ustaz Munawir ni, jubah ni dah 4 hari dia pakai ni. Lepas tu tengok pula baju dia, baju aku lagi lawa. Tuan-tuan mati Allah, antara adab dan salat apa dia? Bila bersalat nak jadi khusyuk, bagaimana nak khusyuk, kena fokus, bagaimana nak fokus? Fanzur ila mawdi'is sujud. Kita kena tengok tempat sujud. Tapi tak ada ulama mengatakan, tak boleh bergambar-gambar ni. Ada ulama kata gitu. Tak boleh. Sejadah ada gambar-gambar. Nanti kita tengok, kita kata ni Kaabah ke cube apa 4 segi ni? Ini masjid haram ke? Aku tengok tak ada ropa pun, aku pernah pergi. Tak khusyuk. So ada mengatakan lebih baik kita gunakan lapik yang tidak bergambar. Itu juga tuan-tuan, orang yang nak semayang, datang semayang jemaah, jangan memakai baju yang maktub, yang bertulis-tulis padanya. Jangan, makruh. Tambah solat Jumaat, tuan-tuan, yang pakai t-shirt tu pula orang caterer makan. Ni lagi tahu. Belakang tu ada menu. Ayam masak merah, daging masak kicap. Kawan ni pula belum makan lagi tengah hari tu solat Jumaat. Nalai reke ayu. Kadang-kadang benda-benda ini kita anggap alah remeh je benda ustaz, tapi benda itu pun nak kira ustaz. Banyak sebab tuan-tuan solat kita ini tidak mencegah kemungkaran. Apa kata seorang ulama tadi? Man lam tan'ahu salatu 'anil fahsya' wal munkar lam yazdad bi salatihi minallah illa bu'dan. Kata Ibn Abbas. Ni kata Ibn Abbas. Apa kata dia? Barang siapa yang solat dia itu tidak mencegah kemungkaran. Solat tapi berjudi. Ada tuan-tuan.
Pergi kedai judi, beli tiket ekor. Beli tiket ekor tuan-tuan, lepas tu azan. Dia pun lalu tepi masjid, azan. Dia pun masuk masjid, semayang. Bagus. Masuk semayang tuan-tuan, dia lupa nak letak apa tiket tu poket bawah. Dia letak poket atas. Ini cerita mana ni ada ustaz cerita. Masa sujud tuan-tuan, terjatuh le tiket tu. Bila terjatuh, kipas angin pula tiup. Bila kipas angin tiup tuan-tuan, pergi pada orang sebelah. Orang sebelah tengok, nombor ekor. Kipas tiup lagi tuan-tuan, pergi pula lagi sebelah. Orang sebelah nak tengok, nombor ekor cantik. Walaupun satu sok tu semua kaki ekor tuan-tuan. Jangan marah, bukan surau sini. Ni Korea Selatan punya cerita tuan-tuan. Mana dah boleh? Semayang. Tapi maksiat buat. Nampak tak? Maka kata Ibn Abbas, kalaulah begitu, semayang, tapi maksiat tetap buat, dia bukan menambahkan pahala, tetapi dosa, malah ianya menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Ini takut tuan-tuan. So tuan-tuan, cek apa yang membuatkan kita masih buat maksiat sedangkan kita sembahyang. Allahu Rabbi. Malah ada ulama mengatakan, tuan-tuan, takut semayang kita yang kita buat ini Allah tak terima. Sebab itu kita masih melakukan maksiat. Wal'iyazubillah. Saya mengingatkan diri saya tuan-tuan dan tuan-tuan ya, untuk memastikan bila kita melakukan solat, jagalah rukun-rukunnya, adab-adabnya, sunat-sunatnya. Jagalah tuan-tuan benda-benda yang tidak membatalkan solat kita itu. Jangan sampai hilang khusyuk. Kita nahan kentut tuan-tuan pasal malas nak ngambil air semayang sekejap gini kan. Hujan pula sejuk, aircon sejuk, nak terkentut, kita nahan. Itu yang semayang bismillah, menggetar tuan-tuan, habis salam, boom, tak dan keluar dah. Pasal apa? Pasal tak ada ambil air semayang. Sedangkan benda itu boleh mengganggu khusyuk. Maka tuan-tuan, kalau begitulah perangai yang kita buat, malas nak pergi ambil wuduk lagi semata-mata kerana tak ada susah, tak ada sejuk, takut-takut kita termasuk orang yang solat tapi akan melakukan maksiat tuan-tuan. Banyak benda tuan-tuan, banyak benda yang boleh kita sebutkan ya dalam pengajian ini. Saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan. Nanti kita akan sambung tentang pembersihan jiwa dari kekotoran serta mengangkat martabat masyarakat ke taraf yang lebih mulia, iaitu dengan melalui zakat, sebagaimana yang Allah sebut, wa aqimus solah wa atu zakat. Kenapa bila sebut solat ni tuan-tuan mesti Allah sertakan dengan zakat? Kebanyakan ayat solat disertaikan dengan zakat. Nanti kita akan bincangkan bagaimana Islam ni agama akhlak ni tuan-tuan. Bagaimana? Kenapa tuan-tuan? Kerana ada orang yang dia rajin solat tapi jiwa dia masih belum lagi bebas daripada kedekut. Solat rajin tuan-tuan, datang tiap-tiap malam rajin, Allahu Rabbi, sampai subuh ni tuan-tuan kita tengok datang dulu. Tapi bila kita edarkan tabung surau karang, dia buat tak nampak je tuan-tuan. Muka orang sini jangan terasa. Ada orang tuan-tuan solat dia fail, malas solat. Tapi jangan, kalau kita minta bantuan surau ni nak buat apa, jam digital contohlah. Jam digital ni kalau tanya harga quotation tu, dia bagi tahu dalam 1,500. Bila kita bagi tahu pada dia tuan-tuan nak 1,500, dia kata apa dah? Saya bagi 2,000. Tu dia tuan-tuan. Kita yang mula buat moga kesian, bila dengar bagi 2,000, oi, dahsyat. Oh, dia ni memang baiklah. Bukan macam Pak Imam tu, semayang tonggak-tonggik tapi kedekut nak mampu. Kita buat pembandingan pula. Tetapi mati Allah. Sebab itu ada orang rajin solat tapi kedekut harta benda. Ada orang tuan-tuan solat fail tetapi pemurah harta benda, duit, tak ada masalah.
Yang Islam tak tuan-tuan, dua-dua. Solat pun rajin, hati dia juga bebas, merdeka daripada perasaan bakhil. Nanti kita akan bincangkan benda ini tuan-tuan dalam pengajian kita yang akan datang. Sebelum itu tuan-tuan, saya nak bagi tahu sahabat saya macam biasa, macam hari itu ada membawa barangan produk Islam. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Tuan-tuan carilah yang halal, halalan tayyibah, bukan saja halal tetapi isi kandungannya itu baik, supaya ia dapat membantu pembentukan jiwa dalaman kita. Orang putih panggil inner self kita tuan-tuan. Kalau kita makan benda yang baik, insya-Allah kita akan menjadi orang yang baik, insya-Allah. Jadi boleh tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana, insya-Allah. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultan. اللهم اجعلنا من المسلمين والمؤمنين والموقنين من المستغفرين من المقيمين من الصلاة من الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والعاصي من الإنسان إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.